minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kita ya, ni hari penuh dengan keberkatan, hari Jumaat ya. Dan hari Jumaat semua orang tahu ya, pelbagai yang akan kalau Allah memberi, selagi Allah Ta'ala memberi kebaikan ya, dan hendaklah orang lelaki kita cubalah ya sedaya upaya mencari ya, masih ada kalau masih ada orang-orang yang menunaikan solat Jumaat, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berusaha, pasti kita akan berjumpa, pasti ada jalan keluar ya. Kalau kita ada rasa susah hati ya, kita rasa macam dan takut ya, orang-orang yang rasa nak pergi masjid, nak apa, nak usaha ini tak boleh nak masuk dan tak buat apa-apa. Bahaya kalau orang tak buat apa-apa untuk berusaha ya mencari jalan keluar. Baiklah, semalam ada orang kan, dia kata syaitan pun tidur ke, syaitan pun berehat ke. Tuan tahu kan, makhluk dan nama pun makhluk pasti ada kelemahan ya. Hari ini saya nak cakap tentang makan minumnya syaitan. Ya, makan minumnya syaitan. Ya, tujuan kita nak cerita supaya kita tahu ya, syaitan ni pun ada tidur ya, dia makhluk Allah, makhluk yang lemah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu sebenarnya syaitan ni tak kuat macam mana pun kalau umat Nabi Muhammad SAW pegang kepada ya setiap apa daripada perintah Allah dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ikut apa dalam Quran, apa daripada sunnah Nabi ya Rasulullah SAW ya, setiap perbuatan Nabi itu akan mengajar kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Kita nak cerita tentang makan minumnya syaitan ya. Jadi syaitan pun ada makan minum. Jadi di sini kita kena tahu syaitan juga perlu kepada makan dan minum ya. Kerana dia pun mau hidup. Syaitan pun dia nak hidup. Ya, syaitan nak hidup, dia pun perlu kepada makan dan minum. Syaitan ya, peribadi syaitan dia suka makan ya, peribadi seorang syaitan tu dia makan makanan menggunakan tangan kiri. Dia suka apa-apa menggunakan anggota kiri. Dan syaitan ini dalam makan minumnya. Lepas tu kita kena perhatikan anak-anak kita ya, saya kata tangan kiri ya, kalau dia makan ajar tangan kanan. Kadang-kadang kita tengok kita pula bangga anak kita makan tangan kiri. Nak macam mana dia dah biasa. Itulah ya tujuan kita menjadi seorang ibu. Ya, seorang ibu, seorang ayah. Sebelum sementara dia nak membesar, kita lah mendidik anak. Anak menulis tangan kiri ya. Kalau ayat Quran dia tulis tangan kiri, tidak mendapat apa-apa kebaikan. Ya. Jadi tangan kiri ni ya, buat apa pun kebaikan benda baik, tetapi tidak akan mendapat kebaikan. Sebab apa? Tangan kiri ini ya, tangan-tangan daripada syaitan. Jadi makan minum tangan kiri ini tangan syaitan. Ya. Jadi kita, sebab itulah ibu bapa main peranan mendidik anak-anak ya, jangan buat sesuatu di tangan kiri. Makna kecuali kita nak buang najis lah, buang air besar air kecil di tangan kiri. Dia tak boleh sonsang. Manusia dengan syaitan ni dia ada beza. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala kata manusia ada sempurna kejadian. Jadi manusia utamakan kanan. Ustazah pernah ikutilah, bukan ikutilah, Ustazah terkejutlah ya. Seorang yang ni dia cerita dengan Ustazah, mereka ikut kajian otak kiri ya, konon-konon otak kiri lebih ni. Jangan ya, kalau orang bawa kita pada arah lebih ke bahagian kiri, itu semua idea daripada syaitan. Ya, walaupun dia boleh lah macam mana sekalipun, ingat ya, kita jangan ambil. Sebab orang Islam, Nabi Muhammad SAW kata kita utamakan di bahagian kanan. Ya, jadi anak, sebab tu tujuan ibu bapa mendidik anak-anak. Inilah kerja kita. Kalau anak kita terbiasa kiri, kita biasakan dia kanan, ingatkan dia ya. Kalau anak tak, kita nasihat dah banyak kali tak boleh ya, kita kena bagi syarat. Dia biar kiri, kita pukul. Dia syarat kita pukul. Pukul dengan nama Allah ya. Lama-lama nanti anak kita akan ingat benda kanan ya. Kalau anak boleh mengubah kanan, berapa besar pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada si ibu. Ya.
Begitu juga seorang pendidik, begitu juga seorang guru. Anak murid yang terbiasa menulis tangan kiri, seorang guru ajar menulis tangan kanan. Sebenarnya bukan tak boleh, ustazah pun bukan seorang guru dulu kan. Jadi kalau ada anak murid tulis tangan kiri, ustazah suruh dia tulis tangan kanan. Biar lambat, ustazah akan tunggu dia menulis sampai habis. Ustazah akan menunggu. Ustazah kata ustazah tak perlu tulisan cantik, saya cakap. Ustazah perlu dia tulis dengan berhati-hati. Itulah bagusnya dia tulis tangan kanan. Sebab memang orang kata kan, anak yang menulis tangan kiri ini biasa orang kata anak tu cerdik. Ya cerdik, tetapi dia mempunyai sifat gopoh. Kerana kegopohan dia membuat kesilapan. Sebab ustazah sebagai guru, ustazah nampak, perhatikan. Lepas tu bila ustazah alih ke budak cerdik ni, daripada dia suka menulis tangan kiri kepada tangan kanan, walaupun dia lambat, dia berhati-hati, itu menunjukkan peribadi yang diajar oleh Rasulullah. Anak yang cerdik jadi orang yang lebih berhati-hati, menulis tangan kanan. Apabila dia menulis tangan kanan, tulisannya lambat, dia akan mengajar dia akhlak berhati-hati. Menulis dengan berhati, tak perlu cepat dan tak perlu gopoh. Ingat ini orang biasa katalah, anak saya tulis tangan kiri, dia cerdik. Jangan bangga kerana kepandaian dia tu, tapi banggalah apabila anak kita yang pandai ini otaknya tu pergi ke arah berhati-hati. Jangan ada sifat gopoh. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan, syaitan dia suka makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi ini ciri syaitan. Jadi kita manusia, apa-apa benda kebaikan yang kita lakukan, menulis ayat-ayat Allah, kita makan, minum, apa yang kita tulis itu, kita mulai dengan bismillah dan di tangan kanan. Supaya anak kita itu nanti menjadi orang golongan kalangan orang yang berhati-hati. Jadi ini bukan kes kecil, ini kes besar. Kalau kita biarkan anak tu kiri, dia kata nak cepat-cepat kan, dia pemikiran dia akan pemikiran gopoh. Ustazah ada anak ustazah seorang tu, dia suka tulis tangan kiri. Anak ustazah Syahid. Tapi bila kita selalu ajar dia akhirnya dia menulis, dia makan tangan kanan. Mana benda tu kita boleh lakukan. Jangan kata tak boleh, ustazah tak kena dan sebagainya. Benda ni ustazah dah lalui, ustazah dah menjadi seorang guru. Katalah budak tu dah 10 tahun dah terbiasa tangan kiri, budak tu 12 tahun dah terbiasa tangan kiri, sebenarnya masih boleh dipulihkan di tangan kanan. Masih boleh. Tapi ustazah masa tu guru kita garang lah, kalau dia buat tangan kiri saya ketuk. Maknanya kira-kira waktu saya kata ustazah tunggu dia buat kerja, ustazah tak minta dia habis cepat, ustazah sanggup tunggu dia tulis di tangan kanan. Ustazah sanggup tunggu, saya cakap. Biar lambat, biar tulisan tu tak cantik. Ustazah bukan nak pandai cantik, ustazah nak dia menulis tangan kanan. Akhirnya anak-anak ni menjadi orang yang berhati-hati dalam setiap perkara. Jadi sebab tu kita kena ubah. Jadi beristighfar kalau saya belah kiri, takut-takut itulah dia. Kita kena ubah ke tangan kanan supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhati-hati dalam setiap perkara. Okey, di sini. Syaitan ni dia tak susah nak mencari makan. Syaitan ni pun lapar ni. Dia tak susah nak mencari makan kerana kebanyakan makanan syaitan itu dari makanan yang dicuri. Syaitan ni disuka pada makan makanan yang dicuri, yang tidak tersimpan rapi. Maknanya makanan syaitan, salah satu daripadanya makanan di dapur kita, di dalam rumah kita. Makanan di luar, makanan di luar. Di mana makanan yang mereka ini makanan yang tidak bertutup, makanan yang tidak dibasuh, dimasak dengan baca bismillah dan selawat. Maka ia akan menjadi makanan-makanan syaitan. Jadi menjadi makanan-makanan syaitan. Sebab itulah makanan yang tidak tersimpan dengan rapi, tidak ditutup. Sebab tu orang tua-tua dahulu makanan mesti ditutup. Kadang-kadang kita dah tak terbiasa. Makanan-makanan yang kita masak, kadang-kadang kita nak elakkan dia panas. Dia panas, kita tak tutup. Kita biarkan terdedah. Minyak masak kita biarkan dia terdedah. Jadi makanan-makanan kita itu sudah tercemar. Jadi punca daripada penyakit itu daripada orang Islam tidak meneliti. Kita tak teliti langsung soal makan dan minum kita. Tu kata dalam perubatan perubatan sunnah pentingnya. Dalam perubatan sunnah ni pentingnya hospital kamu ialah di dapur kamu. Waktu di dapur kita tu adalah hospital kita.
Jadi isteri kamu adalah doktor kamu. Jadi seorang isteri pastikan basuh, sebab tu kita pastikan basuh dengan air mutlak, baca bismillah, pastikan selawat, bukan dengan emosi dan sebagainya. Lepas tu di sinilah Allah Ta'ala beri. Belum lagi saya dah cerita apakah kalau isteri tu dalam satu dapur, dalam satu dapur itu berapa banyak kelebihan-kelebihan perawatan untuk menyembuhan isteri melalui potong bawang. Bila isteri tu potong bawang, dia mengeluarkan air mata. Bukan sahaja Allah memberi pahala, tapi dia mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata tu. Kita kena mengeluarkan air mata hingga mencuci, menjauhkan penyakit-penyakit yang menyebabkan susah nak nafas dan sebagainya. Rugilah perempuan di zaman teknologi yang terkini. Sebab apa? Mereka masak makanan sikit-sikit nak pakai blender. Masak sikit-sikit nak pakai blender. Inilah dia. Bila masak pakai blender, maka keberkatan kebaikan itu makin dikurangkan. Masuk-masuk blender, sikit-sikit masuk blender. Satu kita tak nampak Satu orang tua tu dulu masak dipotong-potong-potong. Di situ dia ambil bawang lebih banyak daripada minyak, lebih banyak daripada bawang putih sikit. Jadi di situ dia potong bawang merah, dia potong bawang putih. Itu sahaja memberi rawatan kepada seorang perempuan. Ubatan kepada penyakit untuk kita. Penyakit apa? Nanti saya akan ajar dalam program kita yang kita akan buat kesedaran, kefahaman insya-Allah, kefahaman kefahaman memahami perbuatan cara sunnah untuk cabaran terkini, untuk cabaran yang termoden ni kita nak hadapi. InsyaAllah siapa yang berminat bolehlah dalam PM Ustazah ke untuk Ustazah nak ajak orang awam sekali. Jadikan isteri-isteri kita ini mereka ini adalah doktor kepada dalam rumah tangga kita. Bermula di situ. Sebab tu kita jadi sakit, jadi sini, dan seorang doktor dia kena sembuh dulu. Sebab itulah sebelum dia memberi pada orang lain, dia kena sembuh sakitnya dulu. Bagaimana? Itulah dia. Kadang-kadang orang tak sedar, dia potong bawang, kadang-kadang kau tolak aku tolak kau. Perempuan sekarang pergi blender, pergi je lah beli yang dah siap blender. Inilah kerugian wanita-wanita apabila tidak mengambil peluang. Sebab tu Allah Ta'ala sediakan pahala pada isteri yang memotong bawang tu, ada pahala yang mengalir. Sebab itulah kita kena balik jadi seorang wanita muslimah, iaitu kembali kepada semula jadi. Potong bawang kita dengan bismillah, kita selawat, itu lebih baik daripada kita pakai blender. Jadi inilah kita kena fahami. Saya nak bagi faham betul-betul perubatan cara sunnah ni pada era yang terkini. InsyaAllah khusus ni kita akan buat tarikh 19 bulan 12 19 bulan 12, 19 bulan 12. Siapa yang berminat PM kita buka untuk orang awam. Tolong kongsi share apa yang saya cakap ni, tolong kongsi. Sambil ni dapatkan sedikit ilmu yang Ustazah nak bagi. Ini pun Ustazah bongkarkan Sebab itulah seorang kita mata cerah. Sebab tu kita tengok mak-mak kita. Kita tengok orang tua-tua dulu. Kenapa orang tua-tua dulu kenapa mereka ini mata mereka cerah? Kenapa mata mereka sihat? Kenapa orang tua-tua dulu kesihatan dia lebih hebat? Mak-mak kita dulu pandai masak untuk ramai anak. Tapi itulah keberkatan mereka memotong bawang itu sahaja pun dah dapat aroma terapi perubatan cara semula jadi. Ini rahsia yang kita kena tahu. Yang Allah Ta'ala beri. Belum lagi kita nak kira pada lesung tu. Ada apa pada lesung nak dibanding dengan mesin. Semua nak perak-perak masaknya nak mudah. Belum lagi saya dah cakap kenapa teknik api tu dipelankan, bukan teknik api yang menyala. Seperti mana biasa kalau kat kedai makan api yang naik kuat tu. Api yang naik kuat tu sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai makanan untuk kita makan. Sebab tu api yang bagaimana? Sebab tu orang-orang yang kita lihat kesihatan wanita-wanita dahulu, mak-mak kita lahirlah 8 ke 10 anak, 12 anak, 15 anak sekalipun, mereka tetap sihat. Tak macam perempuan-perempuan yang terkini.
Sebab tu jangan kata kita bangga-bangga sangat perempuan yang terkini. Kita kena fahami. Ya, sebab itu cara perubatan sunnah dia ada berkaitan dengan dapur itu penting sangat. Poin yang penting. Nanti 18 bulan 12, 19 12 saya akan jelaskan satu persatu supaya kalian lebih nampak Islam ini mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi di sinilah Ustazah nak maklumkan kepada kita semua. Ya, tolong sebarkan, ajak kawan-kawan lain. Jomlah kita ni wanita. Ya, kalau kita wanita, ya, kita nak kesihatan yang bagaimana? Waktu kita sekarang ni belum sampai masa dah rabun, mata tak nampak. Ya, kenapa? Kenapa selalu sakit kepala? Inilah dia. Kenapa kita selalu sakit kepala dan sebagainya? Kita tak lihat, ya, bagaimana cara kaedah kita masak di dalam dapur kita. Ya, jadi di sinilah Ustazah nak cerita bukan pasal tu, tapi dah nak cerita tentang syaitan pun, ya, makan minum syaitan ni. Tapi saya selitkan juga perubatan supaya kita nampak, ya. Jadi di sinilah kalau kita syaitan itu, ya, dia akan mencuri makanan yang tidak tersimpan dengan rapi. Maksudnya tidak tersimpan dengan rapi bukan sekadar hanya tutup. Bukan sekadar hanya itu, tetapi mesti ditutup dengan baca bismillah. Mesti ditutup dengan bismillah, dengan nama Allah. Ya, sebab itulah bila ditutupi nama Allah, syaitan tidak boleh buat apa-apa untuk membuka makanan kita. Jadi ini, kita orang Islam, wanita-wanita kena jaga ingat, ya. Kerana syaitan ni kita nak tutup macam mana pun, kita nak buat macam mana, syaitan ni mempunyai kelebihan ciuman. Ciuman dia, dia boleh membau sesuatu tu dengan penuh tajam. Syaitan ni dengan kalau kita nak tutup macam ni, kalau kita, dia boleh buka sedikit ruangan untuk keluarkan, tetapi bukan tutup habis. Tutup ruangan sedikit dan tutup dengan nama bismillah. Tutup dengan bismillah. Lagipun daripada segi kesihatan kan, kalau kita tengok cicak, lipas, kita kalau berak, cicak tu salah satu senjata syaitan. Kalau dia dengki, dia akan apa? Berakkan. Sihir, sihir pun boleh berlaku, dengan mengirim sesuatu binatang masuk dalam makanan kita. Sebab itulah Islam ni amat teliti, benda-benda macam ni. Sebab biasa sihir atau apa-apa dia akan masuk melalui dengan makanan kita. Sebab tu kita boleh tutup, tetapi adakan ruangan sedikit. Adakan ruangan sedikit, untuk keluarkan, makanan kita yang kita nak sejukkan sikit tu. Jadi sebab itulah kita kena ingat, Ustazah kalau tutup dengan senduk atau sudu boleh ke? Boleh, kalau kita baca bismillah. Tapi Ustazah nak ingatkan lebih baik kita ni lebih berhati-hati. Kadang-kadang kita tak tahu, kalau orang sihir kita boleh melalui binatang-binatang. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala, kadang-kadang syaitan ni dia boleh menyerupai sesuatu binatang yang ni macam cicak tu, salah satunya dia akan berak dalam makanan kita. Dia akan berak kencing dalam makanan kita. Ini kalau syaitan yang benda tak nampak. Syaitan benda tak nampak, dia cium, dia bau benda makanan ni bila tak ditutup dengan nama bismillah. Dan bila benda tu, kalau kita tutup dengan bismillah dia okey. Tapi benda-benda sihir, kita kena fikir banyak perkara. Kita tak tahu, kalau akak kata cicak tu cerdik ke? Rumah akak tak ada cicak, luar je ada cicak. Jangan cakap macam tu. Cicak ni lebih cerdik, Kak. Dia dekat celah-celah. Time kita tak ada, dia keluar. Time kita ada, dia masuk. Lagi satu lipas, benda-benda binatang kotor. Sebab tu kadang-kadang kita satu keluarga kadang-kadang cirit-birit. Kalau cirit-birit tu itu bagus. Sebab apa bagi Ustazah? Cirit-birit tu Allah Ta'ala keluarkan racun. Kita suka makan-makan dekat luar, kita suka makan makanan dekat luar, makan makanan yang tidak bertutup. Orang niaga lagilah tak jaga makanan tak bertutup. Kita ambil lah makanan yang terbiar kat luar tu. Lagilah jelas orang tukang masak mana ada buat baca bismillah dengan semua tu. Sebab itulah kenapa kita cirit-birit. Itulah dia puncanya kita telah memakan dan bersyukur, dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala keluarkan makanan itu tidak menjadi darah daging dan tidak memudaratkan kita. Tahu pun Kak Sheila pandai masuk tank kita tak ada. Tahu pun cicak ni pandai Kak.
kita cuba tengok cicak. Time kita tak ada, wah semua bermusyarat. Cek nombor syarat. Tu dia cek dia orang. Tapi time kita ada, semua lari. Jadi kita lebih pada sikap berhati-hati, Jadi di sinilah kita kena faham, sebab tu kenapa benda ni bagi Ustazah benda yang besar. Sebab apa? Syaitan ni sebab kita nak tahu makanan ini akan menjadi roh kita. Baik apa yang kita makan, baiklah semuanya. Jangan kira hanya makan ni halal tak halal. Halal, kita kena teliti. Halal kita kena tahu. Bukan setakat Islam ini memerhatikan soal halal tak halal ni. Dan dia kena juga doktor-doktor ni di dapur ni. Isteri-isteri di dapur. Peranan isteri di dapur. Anak isteri kita menjadi elok tak elok, malas ibadah, malas sembahyang, anak kita menjadi bebal, anak kita jadi macam-macam, suami jadi pemarah, suami jadi suami jadi dengan kita tengok tak lalu, tengok orang perempuan luar lalu. Itu semua berkaitan dengan makanan yang dia makan. Jangan salahkan suami, salahnya kita sebagai seorang isteri. Kalau masak kita dengan lalai, seorang doktor dia masak dalam keadaan lalai, doktor-doktor di dapur doktor-doktor sunnah lah, senang. Doktor sunnah ni di dapur. Atau dia musyawarah tingkap, ngumpat-ngumpat orang, ngata-ngata orang, nyanyi-nyanyi lagu ketika masak, semua itu akan mempengaruhi orang yang memakannya. Dia akan mempengaruhi. Sebab itulah waktu itu waktu yang paling penting. Orang tukang masak tak boleh dia dalam keadaan lalai kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita basuh pun, kalau arwah Tok Ustazah baca bismillah dengan berselawat ke atas Nabi, itu keutamaan. Nak basuh pinggan pun dia suruh bismillah selawat. Nak suruh ni pun bismillah selawat. Sentiasa kita basuh ni bismillah, atau kita selawat. Nak basuh ikan ke apa ni, semua kita dah bersihkan, basuh bismillah dan selawat. Lepas tu kita kena teliti macam ikan. Pastikan kita basuh ikan tu tak ada darah dia. Buang tak darah-darah yang ada pada ikan tu. Kita nak kena buang darah-darah tu. Sebab apa? Sebab kita nak makan untuk keluarga kita sendiri. Bukan sekadar basuh-basuh macam tu, Sebab itulah kita cuba usahakan sedaya upaya untuk keluarga kita. Kadang-kadang kita kenapa Ustazah jiwa saya macam tak sedap. Salah satunya puncanya daripada pemakanan kita. Tak payahlah kita nak kata punca dia ini itu. Carilah di dapur kamu tu. Tanya isteri kamu. Kadang-kadang suami, anak-anak, bila isteri kita dah masak walaupun tak sedap, buatlah kata sedap. Bukan macam mana. Lepas tu nanti isteri kita makan, dia tak sedap, dia tahulah, kan. Jadi kita kena gembirakan doktor-doktor yang masak di rumah tu. Doktor-doktor dapur. Doktor-doktor yang di dapur, dialah sebenarnya kita kena gembirakannya. Kita kena sentiasa menggembirakannya. Jadi syaitan ni dia punya bau yang kuat, Jadi Ustazah ni pun sebab tu Ustazah ingat betul Wan Khairi Anwar ni ustaz juga ni, ustaz pondok kita. Dia ingatkan kita, ibu kepada Imam Syafi'i pun sangat menjaga makan minum untuk anak-anaknya. Betul. Sebab tu Imam Syafi'i jadi anak yang baik. Disebabkan daripada seorang ibu, doktor kepada anak dia ialah seorang ibu. Jadi besarnya nilai seorang ibu ni. Jadi tanggungjawab seorang ibu. Doktor sunnah tengah nak masak ni, Kak, betul-betul nak masak. Ini yang Ustazah nak bagi pada akak, jadi beberapa perkara yang penting ketika masak. Jadi kita kalau boleh biarlah masak cara natural, sambil merawat, sambil masak untuk keluarga. Allah beri rahmat kepada wanita. Bawang-bawang itu akan keluarkan racun-racun yang ada. Sebab kan saya kata mata ni berkaitan dengan sistem jantung, kan. Saya kata mata ni berkaitan dengan sistem jantung. Bila kita potong bawang, bukan saja mata tu mengeluarkan air mata, tetapi dia akan merawat jantung-jantung kita semua, Jadi di situ juga kadang-kadang kita lihat, banyak kalau kita potong dengan apa lagi benda-benda yang anda boleh kongsikan dengan Ustazah. Di sini supaya kita dapat, bukan saja Allah akan beri pahala setiap air mata tu yang mengalir tu, masak untuk keluarga tu. Pahala tu ada di sisi Allah Ta'ala. Seorang wanita Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala hadiahkan. Jadi di sini juga Ustazah, kerana penciuman syaitan sangat tajam, dia tahu di mana ada makanan atau menumpang makanan manusia.
Syaitan dia suka pergi kepada makanan manusia. Syaitan akan pergi kepada makanan manusia. Ya. Jadi manusia ni kena ingat, setiap masakan kita pastikan bukan sahaja halal, pastikan masakan kita guna kaedah-kaedah. Sebab itulah tujuan barat nak bagi moden, menyebabkan isteri-isteri di rumah, mak-mak kita, doktor kita ni, mak-mak kita yang masak di dapur ni menjadi mudah sakit. Sebab apa? Teknologi inilah yang menyebabkan ramai orang-orang, teknologi dalam dapur ni menyebabkan ramai orang, bila doktor yang masak di dapur tu sakit lah, anak-anak pun jadi sakit, suami pun jadi sakit. Jadi seorang doktor di dalam dapur ni, dia kena ada satu persiapan dalam diri dia, dalam jiwa dia dan dalam diri dia. Dia kena masak dengan dari hati dia sendiri. Kena kemas dan pastikan ayam ni, pastikan bila kita pegang ayam, tengok leher dia sempurna tidak dipotong. Ayam kampung lepas tu dibasuh dengan baca bismillah, dengan selawat. Kita potong bawang dengan bismillah dan selawat. Itu semua. Lepas tu belum lagi saya ajar nanti teknik-teknik. Jangan gunakan api yang kuat. Api yang kuat ini menghasilkan hati yang keras, menghasilkan hati yang panas. Kenapa suami saya ni panas baran, Ustazah? Tanya kamu masak di dapur tu macam mana cara kaedah kita. Jadi manusia yang mukmin, yang makan seperti binatang. Mana seorang yang Islam makan seperti binatang. Binatang makan tak ada baca bismillah. Membezakan manusia dengan binatang. Manusia makan mesti dengan nama Allah. Seorang Islam akan baca dengan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita makan, doa makan kita baca Allah Allahumma aftah alai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau beri pada kami dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Apa kaitan kita makan dengan doa jauhi kami daripada azab api neraka Allah? Apa kaitan makanan itu dengan azab api neraka Allah Ta'ala? Di sini kita ingatkan ya Allah, berkatilah. Mana ya Allah, berkati rezeki yang kau beri kepada kami ya Allah. Sebab itulah di sini kita nak ajar isteri-isteri kalau masak jadikan garam tu adalah yang terakhir dalam masakan kamu. Yang kedua ketiga kita nak mula makan pastikan garam kita ambil, dan kita ambil di sini jari kita, baca sikit je. Kita mulakan dengan jujur lidah kita, baca bismillah, selawat untuk sebelum kita nak makan. Ini adalah kesihatan yang diajar oleh perubatan cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duk cari ini kaedah, sebab tu Islam ni mencegah lebih baik daripada merawat. Kita cari pencegahan ni supaya kita ni menjadi doktor kepada anak kita, suami kita. Suami kita makan-makan, kita ingatkan letak satu rotan. Siapa lupa kita bagi syarat. Kita ingatkan orang garam tu, makan ambil garam dulu. Lepas tu kita pastikan pula baca doa. Kata doa ni, so Allah Ta'ala tahu manusia ni mudah lupa. Sebab tu kita tengah makan-makan. Sebab manusia kan bila nampak makanan sedap dia dilupa. Jadi kita sebab itulah diajar pula baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah aku mulakan dan aku akhiri. Tengah makan sedap-sedap, dah tinggal sikit ni, syaitan dah mula-mula makan bersama-sama kita. Syaitan pun dah bila kita makan tak baca bismillah, syaitan yang akan makan bersama dengan kita. Kita pun dengan main handphone. Tiba-tiba datang isteri, datang mak kita, makan baca bismillah tak ni? Senyum aja. Jangan senyum. Kena kita buat apa? Baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bila kita baca dengan nama Allah, aku bermula dan aku berakhir, maka syaitan tu tadi dia muntahkan balik. Jadi syaitan itu pun tak sempat dia nak kenyang. Syaitan tu akan muntah balik makanan ni. Sebab apa? Bila kita ni membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Lepas tu kita kena faham doa-doa yang Nabi ajar ni ialah doa yang cantik. Akak falkan akan masuk garam dulu.
Jangan bagi syaitan ni kata garam ni dia bagus sangat untuk tubuh bayi kita. Bukan yang orang viralkan ya, makan garam satu sudu campur dengan air, lepas tu minum air garam. Ya bukan macam tu. Ya bukannya air garam diambil banyak-banyak, direndam dekat kaki tanpa sukatan yang tepat. Nabi hanya memberi sukatan yang sedikit. Ini jahat orang niaga. Minta maaf lah. Orang niaga ni dia nak habiskan garam dia cepat. Ya dia akan apa? Buat garam macam ni. Garam berlebihan pun boleh memudaratkan kita. Ya, dia boleh merepotkan tulang kita. Garam berlebihan pun tidak baik untuk kita. Sebab tu Nabi ajar syarat sedikit. Sedikit itulah memberi keberkatan. Sedikit itulah memberi kebaikan pada kita. Ya, sebab itulah ramai pesakit sunnah dulu makan satu pinggan dan makan sikit. Makin lama dia akan rasa makan sikit tapi dia kenyang. Sebelum ni kenapa makan banyak tapi tak kenyang-kenyang? Sebab ya syaitan makan bersamanya, syaitan menumpah makanan dia. Sebab itulah Ustazah nak ajar kita makan sedikit. Ikut sunnah Nabi. Jangan ikut orang niaga. Orang niaga dikata garam ni sunnah. Nabi cakap macam ni sunnah, Nabi buat macam ni. Lepas tu dia menggunakan ulahan dia tu menggunakan logik akal. Ya, Islam ni perubatan sunnah tak boleh berlebihan. Apa pun tak boleh berlebihan. Sekalipun benda tu baik. Ya, apa pun kurma tu baik. Ya, kurma tu baik. Tetapi jangan berlebihan. Sebab tu kita nak ajar. Satu Ustazah nak ajar. Ustazah amat penting wanita muslimah ni. Ustazah bersyukur sangat bila you all mengaji. Dia kata you all ajar anak-anak. Dan anak-anak nanti kalau suami yang tak nak, suami ni pasang telinga, nanti dia akan ikutlah. Ya. InsyaAllah siapa nak sangat ikuti sama belajar tak ada kena bayar pun. Pagi, tengah hari, petang, malam nak minta nasihat apa. Tak ada, cuma syarat Ustazah nak ikut. Ustazah nak pasti siapa anak murid ni. Lepas tu Ustazah perlukan IC depan. Betul-betul dia ni pesakit, betul-betul nak belajar. InsyaAllah Ustazah akan mudahkan. Kita nak kenal siapa di dalam kita. Jadi sunnah ni tak boleh berlebihan. Apa-apa sekalipun. Setiap perkara berlebihan dia akan memudaratkan. Okey, sekian daripada sampai sini saja. Nanti kita sambung siri kedua. Tajuk dia makan minum syaitan. Dan kita berhati-hati dan tolong kongsi share. Bila Ustazah kongsi dalam YouTube, kongsi share lah pada kawan-kawan. Mudah-mudahan benda ini amatlah bermanfaat. Sekian daripada Ustazah. Kita ada siri 2 ke 3 je. Siri 2 3 insyaAllah. Assalamualaikum.